Okay. Alright, thank you so much pada yang tekan follow dan sebagainya. So, malam ni kita terus kepada perkongsian kita. Alright, iaitu bercerita mengenai fasah. Cerita mengenai fasah di Thailand. So, kalau sebelum ni kan perempuan, saya selalu kan cerita tentang menikah dekat Thailand. Kan, cerita orang buat nak pergi poligami dekat Thailand. Orang yang buat perkahwinan tapi balik main Malaysia tak buat pengesahan. Kan, selalu kita cerita bab tu. Tapi malam ni saya nak bawa cerita yang lain, iaitu cerita mengenai pasangan yang kahwin dekat Siam. Okey, pasangan kahwin dekat Siam, balik main Malaysia, tak buat pengesahan. Okey, so tak buat pengesahan, kemudian bercerai dekat Siam balik. Kemudian dia tak tahu apa yang akan berlaku dekat dalam Malaysia. So benda ni adalah soalan yang baru ditanyakan oleh seseorang. Tapi saya rasa macam tajuk ni menarik kalau saya kata saya buat live, sebab saya rasa macam saya tak pernah ulas lagi bab ni. Alright, so saya nak bagi anda semua info bila berlaku situasi yang sedemikian. Sebab cerita orang Malaysia ni, cerita orang Malaysia ni selalu sangat kita dengar cerita kahwin kat Siam kan. Cerita kahwin kat Siam ni is normal. Cuma yang kita jarang dengar adalah bercerai dekat Siam. Kan, bercerai biasanya kita buat dekat Malaysia. Tambah-tambah pula sekarang ni cerita kita sempadan dah nak buka. Sebenarnya perempuan, sajalah saya nak bagi tahu. Sebenarnya saya nak kena pergi Siam juga sebenarnya. Ada untuk urusan dengan klien kita punya isu ni. Okey, tapi masalahnya adalah rupa-rupanya nak masuk Siam sekarang ni kita tak boleh masuk jalan darat. Yang dibenarkan tu adalah jalan udara. Mesti ramai perempuan, ramai isteri kat luar sana dia rasa macam lega. Kan, lega sikit lah. Tentulah kan. Tapi sebenarnya ikutlah Siam lalu darat ke udara ke laut ke, tak kisah. Yang penting sekarang ni yang saya nak maklumkan adalah bagaimana kalau katalah sesatu pasangan ni dia menikah dekat Siam, balik main Malaysia tak buat pengesahan, kemudian berlaku perceraian. Dia bercerai dekat Siam balik. So, kalau ada orang yang bernikah di Siam, anda kena ingat satu perkara. Bila anda bernikah di wilayah Songkhla ke, wilayah Yala ke, Satun ke, tak kisah kat mana, yang penting tempat anda bernikah tu adalah tempat yang insya-Allah lah, bolehlah kita katakan tempat yang diiktiraf. Yang diiktiraf. Jadi kalaulah pernikahan yang berlaku dekat sana, anda kena ingat anda tertakluk undang-undang sana. Walaupun mungkin anda orang Malaysia, anda orang Malaysia bernikah di sempadan Thailand, dapat sijil nikah Siam, masuk ke Malaysia balik, masuk ke Malaysia balik, maka yang tu adalah anda masih lagi tertakluk kepada undang-undang sana. Maksudnya, kalau katalah anda nak bercerai, anda mesti kena bercerai dekat Siam balik. Jadi, bagi ada sesetengah orang, dia mungkinlah akan kata akan pergi balik bercerai kat sana. Tapi kita kena ingat, ada banyak kesan yang akan boleh berlaku kepada pasangan yang nikah kat Siam, bercerai pun dekat Siam. So, kalau orang yang balik main Malaysia dengan sijil nikah Siam, dia tak buat apa-apa, dia mungkinlah duduk satu rumah, buat macam suami isteri macam biasa, tak buat pendaftaran, tak buat pengesahan apa pun. Dia lahir anak, dia mungkin akan ada problem. Benda ni saya selalu cerita kan, yang mana kalau lahir anak nanti ni, dia macam mana pun nak kena buat pengesahan juga. Tapi ada setengah orang, dia bercerai pergi bercerai kat Siam. Yang ni rare sikit, iaitu dia tahu kata bila dia menikah dekat Siam, dia akan kena bercerai dekat Siam juga. Kenapa? Anda kena tengok kan, ada saya nak tunjuk pun tak ada lah sijil nikah Siam tu. Tapi kalau anda ada siapa yang menikah kat Siam, dia mungkin akan perasan benda ni. Iaitu dekat sijil nikah Siam biasanya yang ada sekarang ni, dia akan tertera satu taklik. Macam kita dekat Malaysia ni kan, dia ada taklik juga tau. Dia ada taklik, iaitu dekat taklik tu dia akan kata macam kita, jika sekiranya suami tidak memberi nafkah selama beberapa bulan tu, kemudian isteri mengadu. Isteri mengadu kepada kalau macam kita mengadu kepada qadi kan. So macam tu jugalah depa. So kalau dia mengadu kat situ, maka qadi tu akan jatuhkan hukum.
Okey, tapi bezanya perempuan, ni beza dia sikit. Saya nak bagi tahu dia. Semua mesti kata macam lagi senang kat sana. Sebab apa macam ni Ada setengah orang, ada setengah orang ni dia mengadu kat saya. Laki lah, kata, "Tuan, saya tak lafaz cerai pun dekat bini saya." Bini saya ni bini Siam lah. Dia kata dia kahwin dekat Siam. Tapi bini dia ni, isteri dia ni, dia pergi ke Siam, dia pergi kat tempat yang dia menikah tu. Kemudian dia hanya mengadu sahaja. Dia mengadu saja, kemudian sabit tu terus dapat dah sijil cerai. Semudah. Kalau macam kita dekat Malaysia ni, kalau menikah dekat Malaysia, let's say lah kan, suami tak bagi nafkah contohnya, suami tak bagi nafkah ke, suami tinggalkan ke kan. So kita akan ada proses yang mana kita nak kena naik mahkamah, kita kena filekan saman cerai taklik contohnya. So kita nak buat tuntutan cerai taklik dekat mahkamah. Bila kita filekan, kita akan nak kena melalui proses yang mana kita buat penyerahan saman. Kemudian kita kena buat, kalau kata suami tu tak dapat jumpa, kita nak kena buat tampalan, iklan akhbar dan sebagainya. Kemudian kita masih akan perlu untuk bicara. Iaitu perbicaraan tu kita kena masuk kandang, beri keterangan, kemudian saksi pula. So saksi pun kena ada sebab untuk menguatkan. Alright? Jadi bila kita proses bicaraan yang cerai taklik ni, still dia akan ada proses yang mana kita sebut sebagai proses memberikan keterangan dan juga pembuktian. Okey. Tapi dekat Siam ni yang saya bertahu adalah dia kadang lebih sekali tu saja terus boleh sabit macam tu saja. Berbeza kan? Tapi benda ni adalah benda yang selalu dipertikaikan juga sebenarnya, iaitu di mana hak untuk suami membela diri. Sebab yalah, kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu sebenarnya sama ada dia orang buat saman ke apa ke dan sebagainya. Kita tak tahu. Seriously, saya tak tahu. Sebab isu mengenai tuntutan perceraian dekat sana, kita tak tahu dia mula proses tu macam mana. Kalau dekat dalam Malaysia, nak buat tuntutan perceraian, kita kena buat saman dulu. Kita kena buat saman ataupun permohonan, kita filekan dekat mahkamah. So, mahkamah akan bagi tarikh untuk kita datang. Faham tak? So, kita kena buat serahan saman tu kepada suami. So, suami kena datang. Sama ada nak bela diri ke ataupun nak bersetuju dengan tuntutan tersebut. Tapi kalau dekat Siam ni, dia tak ada benda tu. Sebab ada isteri ni, dia pergi terus dapat macam tu sahaja. Kau kata, lagi senang punya. Tidak perempuan. Tidak. Sebab apa? Memang ada keadaan yang mana perceraian tersebut berlaku di sana tanpa ada pembelaan. Yang mana sebab dalam cerai taklik dekat taklik yang tertera tu, dia kata hanya mengadu sahaja. So atas sebab mengadu tersebut, dan dia dinikahkan pun dengan wali raja macam tu. So kuasa kepada mereka untuk pisahkan kalau isteri ada buat pengaduan. Begitu sahaja. So tak ada lah nak bicara apa sebagainya. And then apa yang berlaku adalah bila dapat sahaja sijil cerai daripada sana, daripada pejabat agama Islam sana lah, sebab nikah dekat sana, jadi kena bercerai kat sana juga. Okay, so bercerai kat sana, balik main ke Malaysia, nak apa? Dia nak gunakan sijil nikah tu. Sijil nikah pula dah. Dia gunakan sijil cerai tersebut. So nak buat tuntutan apa? Nak buat tuntutan atas pencarian lah, nak buat tuntutan kalau kata melaku nak buat tuntutan mut'ah lah. Semua tu boleh ke tak? Tak boleh. Okay, tak boleh. Sebab bila ada sijil nikah Siam, bercerai pun dekat Siam, so dapat sijil cerai Siam. So kalau sijil cerai Siam tu nak guna untuk buat tuntutan apa dekat Malaysia ni, tak boleh. Sebab tidak ada locus kita panggil. So tak ada yang nak mengesahkan benda tu adalah kuasa kepada mahkamah untuk percaya yang pernikahan tu mungkin sah, mungkin tidak, dan perceraian tu pun mungkin sah, mungkin tidak. So kita tidak mengiktiraf benda tersebut. Jadi kalaulah ada sesetengah pihak ni yang mana dia berkahwin dekat Siam, kemudian dia bercerai pun dekat Siam, balik ke Malaysia, dia kena buat juga perkara yang sama. Dia kena buat permohonan pengesahan, kena sahkan nikah tu dulu. Sebab kalau bercerai kat sana, okay, mungkin kita kata perceraian telah berlaku, tapi kita tak tahu lagi, tak dapat pastikan dulu nikah tu sah ataupun tidak dulu.
So dia kena buat pengesahan nikah juga bagaimanapun, kena masuk mahkamah buat pengesahan. Kalau yang masa menikah tu suami ni ada isteri yang lain, so dia dikira berpoligami, kena naik mahkamah tinggi syariah. Kalau yang tak poligami lah, okey, single, single dengan single, maka yang tu kena naik ke mahkamah rendah syariah untuk sahkan nikah terlebih dahulu. Selepas dah sahkan nikah, baru buat permohonan pengesahan cerai pula. Kena ada pengesahan cerai juga. So kalau katalah pergi kat mahkamah syariah sana, dekat pejabat agama sana, so ada sahkan perceraian tu, so anda kena buat pengesahan yang tu juga. So kalau kata nak dapat CJ cerai Malaysia, kalau tidak, anda hanya ada CJ cerai Siam. Okey, jadi CJ cerai Siam nak buat tuntutan apa-apa selepas perceraian tak akan digunakan. Sebab kalau seorang isteri ataupun bekas isteri dia nak gunakan sijil cerai daripada Siam untuk buat tuntutan, tak boleh. Mahkamah hanya akan layan pada pihak-pihak yang hanya ada sijil cerai dalam Malaysia sahaja. Tak kisahlah duduk mahkamah sijil cerai daripada Sabah ke, Sarawak ke, Terengganu ke, Kelantan ke, tak kisah. Yang penting sijil cerai Siam. Sijil cerai dekat dalam Malaysia ni. Jadi kalau orang yang menikah kat sana, kena buat juga pengesahan. Kalau bercerai dekat sana pun still kena buat pengesahan juga. Okey? Tapi dia ada tapi sikit perempuan. Tapinya adalah dekat Kedah. Saya cerita kat Kedah. Kalau dekat Kedah, dia ada satu tuntutan yang rare sikit. Saya tanya kawan saya, ada tak hampa ada tak tuntutan ni? Kawan saya kata tak ada. Tapi dekat Kedah ada. Dulu saya ada satu kes begini, iaitu nama dia tuntutan tu adalah permohonan pengesahan janda. Dulu perempuan, masa saya chambering dekat Kuala Lumpur dulu, saya pun tak pernah dengar tu benda ni. Sebab yang kita tahu adalah kita kena buat permohonan pengesahan nikah dulu, kemudian baru kita buat permohonan pengesahan cerai. So kita kena sahkan nikah kat Siam dulu, kemudian baru buat permohonan cerai. Tapi bila saya balik main ke Kedah ni, saya pun baru tahu, rupanya ada permohonan pengesahan janda. So dalam sepanjang saya punya praktis dekat dalam negeri Kedah ni, saya ada satu kes gitu, iaitu permohonan pengesahan janda. So permohonan pengesahan janda ni adalah bila bernikah di Siam, bercerai pun di Siam, balik ke Malaysia ni, balik ke Malaysia, dia kena buka satu kes dekat mahkamah, nama dia adalah permohonan pengesahan janda. Maksudnya dia telah diceraikan di Siam. So dia kena buktikan lah. So siapa yang buat tuntutan ni, dia kena buat pengesahan kat situ. So dia kena buktikan. Biasanya wanita lah, wanita yang dah dapat sijil cerai Siam, so dia nak buat pengesahan janda supaya dia dapat sijil cerai di Malaysia. Yang ni hanya ada, tak tahulah kalau dekat negeri lain macam mana, tapi setakat yang saya tahu dekat Kedah ni ada satu, nama dia permohonan pengesahan janda. So kalau tak buat pengesahan tu, tak buat pengesahan janda ni, maka tak ada lah sijil nikah, tak ada lah sijil cerai Siam. Awak aku baca ada cerita pasal sijil nikah tak adalah sijil cerai Siam tersebut. Faham tak? So ini adalah isu yang mana kadang-kadang sajalah berlaku. Alright, kadang-kadang je berlaku. Tapi kalau katalah ada setengah orang ni kan, dia akan tanya saya, tuan, saya kahwin dengan pasangan saya dekat Siam, sekarang ni kami tak buat pengesahan apa-apa, tapi suami saya dah lafaz cerai. Suami saya dah lafaz cerai dekat saya. Macam mana tu? Apa yang saya perlu buat? Kan? Memang banyak ada soalan macam ni saya terima. So time ni saya nak ambil peluang untuk nak jawab perkara tersebut. Kalau siapa yang tengok live ni ataupun video ni selepas ni nanti, harap benda ni terjawab kepada anda. So kalau ada pasangan yang menikah dekat Siam, balik ke Malaysia tak buat pengesahan, kemudian dia bercerai dekat Malaysia ni, nak pergi ke Siam balik untuk buat pengesahan ke semua tu, tak boleh. Sekarang ni tutup border. Border jalan darat tutup, nak kena masuk jalan udara. Jenuh kan? Turun kat Hanyai, nak turun balik mai ke Yala, jauh pula tu. So dia tak pergi, tak buat apa-apa. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah dia kena buat pengesahan nikah dulu. Kena buat pengesahan nikah dulu. Sahkan nikah di Siam ni dulu, yang mana anda kena dapatkan sijil nikah dulu, kemudian baru anda kena buat pengesahan lafaz cerai. Faham? Sekali lagi So kalau katalah anda bernikah di Siam, balik ke Malaysia, tak buat lagi pengesahan tersebut, tak buat pengesahan nikah,
kemudian suami sebut lafaz cerai. Okey, jadi apa yang perlu dilakukan oleh anda adalah anda tak boleh buat lagi permohonan pengesahan lafaz cerai. Tak boleh buat lagi tuntutan lafaz cerai tersebut selagi mana anda tak sahkan dulu nikah dulu. Kena sahkan nikah tu dulu. Dah sah nikah, barulah kita boleh buat permohonan pengesahan lafaz cerai tu. 2 kali kerja lah. Faham tak? 2 kali kerja. Kalau macam di Kedah pun macam tu jugalah. Kena buat pengesahan nikah dulu, baru boleh buat pengesahan lafaz cerai. Tapi kalau ni cerita yang pengesahan janda ni, cerita orang yang kahwin dekat Siam, kemudian dia pergi bercerai kat Siam. Pergi bercerai kat Siam, dapat sijil cerai Siam tu, dia balik main ke Malaysia, dia kena buat permohonan pengesahan janda. Kalau dia nak dapat sijil cerai Malaysia. Sijil cerai Malaysia, sijil cerai negeri lah. Faham? Okey, apa kesan dia? Kalau katalah bagi seseorang, satu pasangan yang nikah di Siam, cerai di Siam, okey, balik ke Malaysia, dia hanya ada sijil cerai Siam sahaja. So kesannya adalah dia tak boleh buat tuntutan semua tu. Dia tak boleh buat tuntutan atas pencarian, tuntutan mut'ah. Kalau ada anak contohnya, anak tu pun tak dibin ataupun bentikan kepada si bapa tersebut. So yang tu pun anda tak boleh nak buat pengesahan nasab lagi. Anda kena buat pengesahan nikah juga terlebih dahulu. Okay, sebab kita nak kena buktikan benda-benda yang berkaitan dengan hukum ni dulu. Sebab kita tak pasti lagi pernikahan anda tu bagaimana. Betul ke, sah ke ataupun tidak, wallahualam lagi. Sebab ada orang dia rasa macam pergi menikah kat Siam tu dah rasa macam sah dah. Tengok-tengok wali mujbir ni, ayah kita ni, tak lebih daripada 2 marhalah pun. Contoh. Saya bagi contoh. Pasangan ni, dia bernikah dekat Yala. Yala ni kalau untuk pengetahuan anda ni, dekat Betong. Betong tahu belah mana? Betong ni pintu masuk dia adalah dekat Baling dengan Pengkalan Hulu. Dekat Pengkalan Hulu ni lah. Baling, Pengkalan Hulu. Lepas Pengkalan Hulu tu, kawasan tu kita masuk panggilan nama dia Betong. Buluh Betong kan. Betong tu, kita panggil daerah tu adalah Yala. So, daerah Yala. Kemudian, bila mereka menikah kat sana, saya tengok wali ni duk ada dekat Kuala Ketil je. Kuala Ketil dengan Yala ni, dengan Betong ni, tak jauh pun perempuan. Tak sampai 2 marhalah. So, bila tak sampai 2 marhalah, dia orang buat pengesahan nikah, rupa-rupanya tak sah. Sebab tak lebih daripada 2 marhalah, maksudnya wali mujbir masih ada kuasa kat situ. Tu penting. Jadi, that's why kalau kita nak pergi menikah, semua tu kita kena tahu terlebih dahulu cukup rukun ataupun tidak, sah nikah kita ataupun tidak. So kita kena buat pengesahan nikah terlebih dahulu. Okay, sahkan. Jadi kalau kita tak buat pengesahan, tak ada buat pengesahan nikah, tak ada buat pengesahan cerai, kita hanya ada sijil cerai Siam tu sahaja, maka kita tak boleh buat tuntutan-tuntutan selepas perceraian di mahkamah syariah dalam Malaysia. Selagi mana anda tak sahkan dulu nikah anda dan anda tak sahkan dulu perceraian anda tersebut. Faham? So kalau siapa yang bukan kat Kedah lah, kat negeri lain, negeri lain pun sama juga. Kena buat pengesahan nikah, baru boleh buat pengesahan cerai. Walaupun dah disahkan cerai dekat Siam, tapi belum tentu lagi dekat dalam Malaysia anda sah nikah dan juga anda sah cerai. Complicated ke? Tak kan? Simple kan? So, kalau ada tanya kat saya, tuan sah ataupun tidak cerai fasah dekat sana? Wallahualam. Kita pun tak tahu dekat sana tu ada pembelaan ke, ada saman ke, saya pun tak tahu. Tapi setakat yang kita pernah lalui adalah, biasanya wanita yang pergi cerai dekat sana, yang menikah dekat Siam, bercerai pun kat Siam, dia orang akan guna terma tu, cerai taklik. Taklik nikah yang dilafazkan oleh pasangannya selepas akad nikah. Benda ni ada dekat dalam sijil nikah Siam tersebut. Okay? Alright, itu sahaja penerangan saya malam ni. Saya percaya mesti ramai orang yang ada soalan juga. So, saya benarkan untuk anda letakkan soalan sekarang. Okay, saya boleh tengok. Tadi saya tak tengok soalan-soalan. Anda boleh letak soalan sekarang. Tadi siapa yang letak tadi ni, sorry lah, dia dah tak nampak dah. Sekarang ni baru anda boleh letak. Okay? Falyatafaddal mashkura. Dengan segala hormatnya dipersilakan untuk siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Tak kisahlah kalau soalan tu ada kaitan dengan tajuk malam ni ke, ataupun tak ada kaitan pun, boleh letak soalan. Nanti saya akan tolong jawabkan kalau saya tahu. Sebab biasalah, saya pun manusia juga, bukan semua benda saya tahu kan. Okay, make sure lah soalan tu ada kaitan lah.
Ni kalau soalan tu pula tak ada kaitan, tanya kat saya, tuan, Ultraman terbang sampai ke luar negara. Tapi dia pergi ke mana? Mana saya nak tahu? Dia bisa salin baju ke? Okey. Bismillah. Saya nampak soalan daripada Puan Siti Fazilah. Siti Fazilah katanya, Tuan Fahmi nak tanya soalan lari okey. Lari tajuk sikit. Kalau wali kepada anak tak dapat dicari kat mana, boleh minta wali hakim ke? Ya, betul. Maksudnya wali yang wali ghaib, wali yang kita tak tahu kat mana dah. Jadi anda kena buat nama dia permohonan wali hakim. Okey, permohonan wali hakim kena difailkan di Mahkamah Rendah Syariah. So kalau kita plan nak kahwin tu bulan 12, tolong jangan buat bulan 11. Buatlah sekarang. Sekarang pun dah masuk 11 dah kan? Buat sekarang seberapa segera. Bukan apa, takut saat ni nak bicara tu mungkin ada take time sebab kita nak buat prosedur lagi, nak kena buat iklan lagi. Anda nak kena pergi JPN dulu. Oh, bunyi dah mercun. Malam ni kabi kushi kabi gem lah. Ipa Bali. Anak saya pun dah kata Ipa Bali. Okey. So buat permohonan wali hakim. InsyaAllah kita kena buktikan yang si bapa ni, wali ni hilang. Wali tak diketahui. Cuma kita kena dapat sahkan yang daripada JPN. JPN pun ada rekod tapi kita pergi tempat tu pun dah tak ada. Okey, so yang kat situ ni apa yang saya nak bagi tahu, wali hakim ni adalah kuasa kepada mahkamah. So kita kena bantu hakim untuk pastikan yang memang dia hilang. Tuan nak bagi tahu, nanti tolong post fragrance oil lavender 2 botol, water lily 2. Okay, alright, thank you. InsyaAllah Puan Natra. Yang nanti masuk order. Tuan Natra ada promote. Thank you. So macam siapa yang nak yang nak dapatkan fragrance oil lavender ataupun water lily dan juga satu lagi rose. Sebab saya pun ada jual ni juga. Siapa-siapa yang nak tahu, saya adalah pengeluar kepada diffuser. Belantara diffuser. Boleh keluar asap. Tapi hari ni tak pasang. Kita nak bagi wangikan rumah kita. Serikan rumah kita. Habis dah ke? Belum lagi. Saya baru habis penerangan. Sekarang ni adalah waktu untuk saya menjawab soalan. So siapa ada soalan boleh letak kat sini. Tapi kalau nak terang balik yang tadi tu, tak ada. Nanti boleh tengok balik video ni. Okay. Rangga Saputra Adianto, Masya Allah. Okay. Kalau nikah kat Betong, nikah dekat Masjid Betong ke tu cikgu? Uish. Saya tak pernah sampai lagi. Saya pernah sampai dekat Majlis Agama Islam Songkla sahaja. Dekat Majlis Agama Islam Songkla saya tahu, dekat Hanyai tu. Dia bangunan dia tu ada 3 tingkat. Okay. Tingkat paling atas sekali tempat semayang. Tingkat kedua tu adalah tempat nikah-nikah ni. Yang pertama tu ada tempat parking. Dia 3 tingkat. Yang tu saya pernah pergi. Tapi kalau dekat Betong saya tak pernah sampai lagi. Okay, jadi saya tak tahu. Boleh jadi 4 tingkat, boleh jadi setingkat pun boleh jadi juga. Wallahualam. Nampak lawak lapis salib baju. Okey, Zuraini Mak Zain. Saya nak tahu tentang fasa suami dalam penjara hanya 2 tahun. Okey. Mana enactment? Sekejap Bila terpejam lena, jasadmu tidak bermaya, mencari entah di mana, hanya dalam mimpi indah. Okey, baik. Sebab saya nak pastikan saja. Untuk soalan daripada Puan Zuraini Mak Zain, kalau suami dalam penjara hanya 2 tahun. Okey, dalam fasah section 53 kurungan 1 kurungan C. Dia sebut seorang isteri ni boleh buat tuntutan fasah sekiranya suami telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih. Maksudnya dia dijatuhkan hukuman
Ada setengah orang dia masih dalam tempoh reman. Reman belum lagi dijatuhkan sebagai hukum. Okay? So hukuman ni maksudnya hakim dah sabitkan bersalah. So hukuman tu mesti 3 tahun dan lebih. Okay? Jadi kalau katalah suami kena penjara dalam tempoh dijatuhkan hukum pun 2 tahun, maka tak tercapailah matlamat kepada tuntutan fasakh tersebut. Dia mesti kena 3 tahun ataupun lebih. Okay? Tapi biasanya bagi seorang isteri yang nak buat tuntutan fasakh atas sebab suami kena penjara, biasanya dia tak bubuh dakwaan tentang suami kena penjara. Dia lebih mudah suami tak bagi nafkah ataupun cuai nafkah. Sebab duduk dalam penjara tak ada nafkah lebih pada 3 bulan ataupun 4 bulan pun dah cukup memadai untuk tuntutan fasakh tersebut. Biasanya kita akan guna alasan begitu. Sebab kalau kita nak dakwa kata suami di penjara, dia nak kena capai hukuman. Hukuman tu mesti dijatuh hukum 3 tahun. 3 tahun dan lebih. Kalau dia masih lagi dalam tempoh reman, maka dia belum lagi dikira sebagai hukuman untuk dikatakan hukuman lebih pada 3 tahun tu lah. Okey, Cik Hakim. Tuan Fahmi, macam harta pencarian tak langsung. Selalu dengar Tuan Fahmi cerita harta pencarian tak langsung khas untuk isteri. Tapi saya pernah layan live peguam dari Kelantan, katanya harta pencarian tak langsung di Kelantan suami juga boleh tuntut. Oh, okey. Jika dia melakukan hal kebajikan rumah tangga. Allah. Betul ke? Wallahu alam. Mungkinlah kot. Tapi sepembacaan dan juga berdasarkan kepada pengalaman di utara ni, kan, dan juga rakan-rakan saya di Tengah, Kuala Lumpur, Selangor sebagainya, setakat ni memang tak ada lagi lah cerita tentang atas pencarian tak langsung tu. Suami boleh dapat juga kalau dia ada sumbangan tak langsung. Biasanya suami mesti kena ada sumbangan langsung, iaitu sumbangan dalam bentuk wang ringgit, wang ringgit dan sebagainya. Wallahu alam. Masing-masing mungkin ada pandangan ke sendirilah kot. Cik Akil, boleh ke duduk sama jika dalam lafaz talak? Okey. Ingat betul. Yang ni pun saya dah post dah dalam video TikTok, Cik Akil. Ramai juga yang share. Tapi ada orang yang tak puas hati, ada orang yang kata tak betul sebagainya. Tapi pada saya sebagai seorang pengamal undang-undang ni, bagi seorang yang diceraikan dengan talak rajai, iaitu talak 1 ataupun talak kedua, yang mana isteri ni masih lagi beriddah rajai, iaitu dalam tempoh 3 kali suci ke, 3 bulan ke, ataupun sehingga dia melahirkan anak tu, maka iddah rajai ni masih dibenarkan untuk suami dan isteri tinggal. Boleh tinggal satu bumbung, tetapi kena berbeza bilik. Alright? Tapi sebaik-baiknya adalah tinggal berasingan. Sebaik-baiknya adalah tinggal berasingan. Sebab takut dibimbangi timbul fitnah. Kalau kata contoh kita berlaku persetubuhan, akan duduk satu bumbung, masing-masing ternampak aurat masing-masing, tiba-tiba kita rasa macam naik syekh dan sebagainya, and then kita tak lafaz rujuk. So kat situ bila berlaku persetubuhan dan sebagainya, yang tu boleh timbul kepada perzinaan. Sebab nak berlaku persetubuhan, dia mesti kena ada lafaz rujuk. Jadi tapi tak salah kalau kata nak duduk sebumbung. Kalau kata nak bersetubuh balik, mesti kena ada suami rujuk isteri kembali. Itu sahaja. Alright? Tapi kalau tanya salah ataupun tidak, dalam tempoh iddah rajai, tak salah boleh duduk satu sekali lagi. Masih boleh duduk sebumbung. Cuma bila dah habis sahaja tempoh iddah, isteri dah habis dah iddah dia tu, yang ni memang wajib untuk duduk berasingan. Dah tak boleh duduk sekali dah. Sebab dah tak ada apa-apa ikatan. Kalau orang yang diceraikan dengan talak, bukan talak rajai, iaitu talak bain sughra. Contohnya macam difasah. Contoh isteri failkan fasah, mahkamah sabitkan fasah tersebut. Bila mahkamah sabitkan fasah, dia tak ada iddah rajai dah. Bila dia tak ada iddah rajai tu, dia tak boleh duduk sekali dah. Walaupun isteri diperintahkan untuk beriddah. Iddah isteri tu hanya untuk iddah menyucikan saja. Dia bukan disebut sebagai iddah rajai. Ataupun satu lagi, suami isteri ni bercerai secara tebus talak. Isteri bayar wang kepada suami untuk diceraikan. So kita panggil tebus talak situ. Tebus talak dia dikira sebagai talak bain sughra.
Jadi bila talak bain sughra ni, kita tak boleh duduk sekali. Okay? Kalau kita nak duduk sekali, kena ada akad nikah yang baru, kena ada mas kahwin yang baru, kena nikah baru semula lah. Tapi kalau orang yang bercerai talak 1 ataupun talak 2, yang mana kita sebut talak raj'i, insya-Allah boleh duduk sekali. Tapi kena berasingan bilik. Alright? Bahkan ada pandangan ulama sebut, kalau kita masih boleh berhubung dan isteri disunatkan, bekas isteri ni yang diceraikan tu, dia boleh untuk berhias dengan niat untuk nak menarik balik perhatian kepada suami dia tu. Begitulah. Okey, Izzura Syahzam lari tajuk juga. Boleh tak tuan terangkan step by step nak buat tuntutan sumbangan tak langsung? Sumbangan tak langsung. Okey, cerita dekat Mahkamah Syariah, dia tak ada cerita tuntutan sumbangan langsung, sumbangan tak langsung puan. Okey, dekat Mahkamah Syariah kita kena clear, kita nak buat tuntutan apa. Kalau cerita sumbangan tak langsung semua ni, yang ni cerita tuntutan harta sepencarian. Bagi isteri yang diceraikan, okey, isteri yang dah diceraikan oleh suami dia, tak kisahlah cerai jenis apa sekalipun, cerai talak 1 ke, talak 2 ke, alhamdulillah, fasah ke, tebus talak ke, okey, cerailah apa jua cerai serah sekalipun. Selepas pada tu, isteri boleh buat tuntutan harta sepencarian. So bila buat tuntutan harta sepencarian ni, maksudnya kita menuntut harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan, seperti rumah, kereta, motosikal, tanah dan sebagainya. Okey, so bila kita nak buat tuntutan harta sepencarian ni, dalam keadaan yang kita tidak mengeluarkan wang. Saya cerita kepada isteri, okey, wanita. Bila wanita yang kerjayanya adalah suri rumah, dia duduk kat rumah, dia hanya menguruskan rumah tangga, uruskan anak-anak, uruskan pakaian dan masak dan sebagainya. So dia mungkin tak ada keluarkan wang untuk pembelian rumah. Suami dia beli rumah, contoh dia. Bila suami beli rumah, mesti suami ada buat keluar duit. Tapi isteri yang kerjaya dari suri rumah, dia mungkin tak buat keluar duit. Jadi isteri yang tak buat keluar duit untuk pembelian rumah tersebut, kalau berlaku perceraian, dia masih boleh buat tuntutan harta pencarian dengan alasan dia adalah suri rumah yang telah menguruskan rumah tangga dan membolehkan suami dia bekerja dengan baik, dapat pendapatan yang baik untuk beli harta tersebut. Inilah cerita tentang sumbangan tak langsung. So apa cerita sumbangan tak langsung? Semasa perbicaraan, boleh cerita tentang kita basuh baju, menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak, melahirkan anak-anak. So ini semua sumbangan-sumbangan tak langsung seorang bekas isteri. Tapi kalau bekas suami nak cerita benda tu, tadi kalau Cik Hakim kata dekat Kelantan boleh, yang tu saya tak pasti. Tapi setakat yang kita tahu, sepanjang pengalaman daripada Perlis sampai ke Perak ni, dan juga pengalaman kawan-kawan yang lain dekat KL dengan Selangor ni, biasanya cerita sumbangan tak langsung hanya ada pada isteri sahaja. Dia tak ada pada suami. Okey, tapi cerita sumbangan tak langsung ni bukan cerita nak buat tuntutan sumbangan tak langsung. Yang ni adalah keterangan kita, keterangan anda sebagai isteri ataupun bekas isteri bagi tuntutan harta sepencarian. Okey, Kak Kiah pun ada tanya, yang banyak nikah siam ni suami orang kami lari elak dari waris nikah murah. Betul, biasalah tu Kak Kiah. Alin Amina Amani, macam mana jika suami tulis dalam WhatsApp perkataan ceraimu sebanyak 3 kali, talak dalam keadaan emosi tak tentu? Okey, perceraian secara bertulis. Alright, cerai bertulis ni kita sebut cerai kinayah perempuan. Walaupun mungkin dalam WhatsApp tu tertulis secara jelas, suami tulis kan, aku ceraikan kau tu 3 kali lah sebut, tapi bertulis. Okey, dalam hukum bila cerita tentang bertulis, cerai bertulis, dia bukan cerai yang soreh, bukan cerai yang jelas. So dia dikira sebagai cerai kinayah. So bila kategori cerai kinayah ni ataupun kiasan ni, dia mesti perlukan kepada pengakuan suami, dan dia mesti bergantung kepada niat suami. Ni kita sebut sebagai cerai kinayah. So
Kalau isteri dakwa pun kata ada dapat suami lafaz cerai macam ni dalam bentuk bertulis WhatsApp ni, dia macam mana pun mahkamah akan berpegang kepada pengakuan dan juga niat suami. So kalau suami kata saya tak ada niat, saya hantar dan sebagainya, so maka dia tak boleh jatuh sebut. Berbeza kalau kata ada suami lafaz cerai secara jelas. Okay, dia lafaz dekat rumah, aku ceraikan hang. So ada saksi dengar, 1, 2, 3 orang dengar. Kalau dia tak mengaku pun kata lafaz cerai, tapi kalau ada saksi yang mendengar dengan jelas lafaz tersebut, dia tetap boleh dibuktikan. Dia tetap boleh dibawa keterangan di mahkamah. Tapi kalau keterangan tu kalau lafaz cerai ni melalui WhatsApp bertulis, dia mesti kena ada pengakuan, dia mesti kena ada niat. Ingat dua perkara ni. Okey? Alright. Manja kasih. Kalau janda berhias tu macam mana tuan? Boleh jelaskan tak dari segi hakim nanti? Okey. Saya ada satu tu, bukan kes saya lah, Hakim. Tapi awal tahun ni, sebelum PKP itu, ada satu perempuan ni, ada satu budak perempuan ni, okey. Dia mahkamah isytihar dia anak dara kembali. Dia nak ikutkan dalam terma. Dia ada terma dalam dekat dalam hukum disebut janda berhias. Okey, janda berhias ni maksudnya adalah seorang wanita yang diceraikan sebelum dia disetubuh. Kahwin, lepas kahwin akad nikah tu, suami dia tak bersetubuh dengan dia. Okay, so maksudnya dia masih boleh dikatakan anak dara sebab tak sentuh lagi, ataupun dia boleh dikatakan janda juga sebab dia dah berkahwin. Tapi sebabkan dia tak disetubuhi lagi, jadi dia disebut sebagai janda berhias. Okay, tetapi saya nak cerita yang tadi tu, wanita ni, dia kata dia baru saja kahwin dalam 2-3 hari, kemudian suami dia buat permohonan cerai. Suami hakim pun tanya, awak sangat nak cerai ni baru saja. Dah tak ada sepahaman. Betul, baru 2-3 hari kahwin, cuma nak cari sepahaman tak sepahaman. Tapi dia nekat juga. Si laki ni bagi tahu kata dia tetap nak ceraikan, maka mahkamah tak boleh nak halang. Bila mahkamah benarkan lafaz cerai tersebut, so wanita ni mahkamah isytihar kat dia, sebab dia tak disetubuhi lagi, dia kata dia memang tak disentuhi lagi, mahkamah isytihar dia. Okay, kuasa hakim untuk isytiharkan yang dia masih anak dara. Tu kuasa hakim punya perintah, mahkamah nyatakan yang anak ni masih dikembalikan sebagai anak dara. Sebab apa? Bila anda bernikah dekat pejabat agama, rekod anda adalah rekod kita adalah berkahwin. Jadi kalau kita disahkan bercerai, rekod kita akan tertulis janda kan. So sedangkan kita tak disentuhi lagi. Jadi hakim dengan kuasa dia merintahkan yang dia disebut sebagai anak dara balik. So bila tertera dalam perintah tersebut, jadi dekat pejabat agama tak boleh masukkan title dia janda. So dia tulis anak dara lagi. Kan, walaupun dia pernah berkahwin, tapi disebabkan dia tidak disetubuhi kat situ. Clear? Okey. Lia Kuantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya menikah di Siam kot no, typo. Bercerai di Malaysia dan saya tak buat pengesahan di Malaysia, tapi saya dan bekas suami telah pun berkahwin lain. Macam mana nak buat ya tuan? Okey. Yang ni pun biasa juga berlaku. Nikah dekat Siam, balik main Malaysia tak buat pengesahan, kemudian bercerai. Tapi tak buat pun pengesahan dekat Malaysia. Kemudian masing-masing kahwin lain. Right? Dekat dalam kita punya rekod, dalam rekod di pejabat agama, mungkin anda tidak ada rekod kata anda menikah dengan pasangan tersebut. Jadi kalau ada orang yang tak buat pengesahan tu, biasanya orang yang dia tak ada apa-apa keterikatan. Maksudnya masing-masing tak ada keinginan nak buat tuntutan apa-apa selepas perceraian. Maksudnya bekas isteri ni dia mungkin tak mau buat pengesahan, tak mau buat tuntutan harta pencarian ke mutaah ke sebagainya. Jadi dia orang ni tak buat pengesahan nikah dan tak buat juga pengesahan cerai. Sebab dekat rekod pejabat agama, dia mungkin kita ni masih lagi anak dara ke, kita tak ada rekod. Tak ada rekod kata perkahwinan dekat Siam tu sebab kita tak buat pengesahan. Biasanya memang berlaku begini bagi pasangan yang dia tak ada keterikatan. Contoh, pasangan yang ada keterikatan nak buat pengesahan nikah ni, biasanya pasangan yang ada anak. Yang ada anak ataupun
yang ada plan nak buat tuntutan selepas perceraian. Yalah kan, beli rumah sebagainya. So kita nak buat tuntutan atas pencarian. Jadi orang yang tak buat benda-benda macam ni, okay, dia tak buat pengesahan dekat Malaysia, kemudian dia kahwin lain, jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah di sisi undang-undang sebab anda tak ada buat pengesahan nikah dan sebagainya. Jadi tak boleh nak dikatakan apa-apa. Kalau anda kahwin lain pun dekat pejabat agama, dia mungkin rekod kata anda menikah dengan pasangan yang menikah dekat Malaysia sahaja kan. Biasa sebab apa? Sebab tak ada keterikatan. Tapi kalau ada keterikatan, maksudnya mungkin ada anak ke kan, ada anak nak buat pengesahan nasab dan sebagainya, so anda kena buat kat situ. So kita kena tengok balik. Pada saya, macam mana sekalipun, sebaik-baiknya kena buat pengesahan. Okay, buat pengesahan nikah dan juga buat pengesahan cerai. Sebab bila kita ada rekod begitu, kita lebih berterus terang dengan diri sendiri dan juga Allah SWT lah. Sebab bila kita buat pengesahan yang kita sebenarnya telah berkahwin dan juga diceraikan, okay, walaupun mungkin kita tak ada keterikatan, tapi kita kena jelaskan situasi dan keadaan kita. Bila kita jelas keadaan kita kat situ, baru kita tahu, baru orang lain tahu apa status kita sebagainya, supaya pasangan yang nikah dengan kita pun dia tahu yang kita sebenarnya telah berkahwin sebelum ni. Okay, yang tu sebaik-baiknya lah. Alin Amina Amani. Sebenarnya banyak yang saya ingin bertanya dengan tuan, tapi saya segan, banyak yang saya ingin tahu. Okey. Biasanya saya jawab begini. Siapa yang nak tanya secara private, dia memang perlukan dapatkan consultation dengan saya. Tapi kalau katalah anda mungkin nak bertanya tu secara nak tanya dekat tempat yang mungkin bukan dekat live, tapi dekat satu grup, kita ada sediakan grup. Iaitu nama dia grup Tanya Tuan Fahmi. Khas untuk wanita sahaja. Anda boleh join grup tersebut. Okey. Kalau memang betul-betul segan dan sebagainya, anda boleh letak soalan anda dekat dalam PM. Boleh PM dekat page ni. Tapi kalau kata lambat dijawab, harap maaf. Sebab setiap hari perempuan, soalan tu terlampau banyak. Macam-macam sangat soalan. Jadi kita memang, saya sendirilah personally, saya memang sangat terhad masa sekarang ni. Okay? Terhad untuk saya nak perhati semua. Saya pun dah tak dan dah sempat nak tengok PM-PM. Biasanya saya duk tengok file-file yang nak berjalan kes je sekarang ni. Sebab berbeza kalau kata dulu masa kita PKP yang first, PKP kedua ke, yang kita duduk kat rumah saja, memanglah tak ada, mahkamah pun tak buka, memang saya pun duk buat live sedia. Apa nak tanya private pun insya-Allah lah saya boleh balas. Tapi sekarang ni bila dah beroperasi balik, sukarlah saya nak cari masa kat situ. Okey. Faznan Azliza. Apa hukum isteri tinggalkan rumah dekat 1 tahun? Jatuh ke talak? Okey. Tak jatuh perempuan, Cik Faznan. Okey. Sebab di kat Malaysia ni, kita bukan pakai sistem automatik. Masing-masing bawa hal masing-masing dah jatuh talak. Tak begitu. Talak hanya boleh jatuh bila suami sebut talak. Okey, bila suami sebut talak. Kalau suami tak sebut talak, isteri bawa diri keluar daripada rumah, balik rumah mak dia ke ayah ke semua tu. So balik, isteri pun tak buat apa-apa tuntutan. Maka yang tu kita sebut masih lagi isteri dan suami, tapi dalam keadaan gantung tak bertali. Suami pun tak sebut cerai, isteri pun tak filekan fasa ataupun cerai taklik. Walaupun dah setahun masing-masing buat hal sendiri. Okay, dia tak jatuh lagi, tapi kita sebut suami isteri gantung tak bertali kat situ. Okay, alright. So masih lagi suami isteri lah. Ayam pun nak habis lah ni. Yep. Okay, apa dah? 10:03 minit. Tanya ibu. Syarifah Nazira. Maaf nak tanya. Okay. Hari tu kawan saya cerai cara taklik. Hakim jatuhkan talak pada 1 hari bulan 9. 1 hari bulan 9 tu kiranya dah mula iddah lah kan. Tapi kenapa pejabat agama kira iddah tu pada tarikh surat cerai tu dikeluarkan, bukan pada tarikh hakim jatuhkan talak? Hari tu kawan saya cerai cara taklik. Hakim jatuhkan talak pada 1 hari.
Tapi kenapa pejabat agung itu pun tarikh surat cerai itu dikeluarkan? Uish, bahaya ni betul tu. Yang ni kena buat betulan, kena maklumkan, okay? Kena maklumkan pejabat agama. Takut pejabat agama tu silap. Kalau hakim jatuhkan talak, talak tu sabit pada 1/9. So contoh dalam perintah tu, mahkamah sebut cerai tersebut mahkamah sahkan pada 1/9. Jadi kena 1/9 tu. Sebab memang sijil cerai tu semua tu nak dapat lambat kan. Sijil bukan sijil cerai, perintah cerai tu nak dapat lambat dan sebagainya. Tapi kita tak boleh kira daripada tarikh yang keluarkan sijil tersebut. So kena kira daripada tarikh yang hakim sahkan. Ada hakim sahkan kata bila, ikut tarikh hakim sahkan tersebut. Okay, kena maklumkan. Kalau ada kesilapan begini, kena maklumkan kepada mahkamah, kepada pejabat agama. Takut ada miscommunication kat situ. Saya pun tak pasti macam mana. Kita kena tengok kat situ balik, okay? Shakila Sazali, kalau nikah Thailand cerai sah ke? Macam tadilah saya cakap. Okay, Puan Shakila, kena buat pengesahan nikah dulu, kemudian baru buat pengesahan cerai. Baru kita boleh tahu. Dia pun nak masuk juga. Salah. Okay, kalau nikah di Thailand cerai sah ke? So kita kena buat sah nikah dulu kat Thailand tu. Lepas sah tu baru kita boleh sahkan cerai. Saya pun tak pasti. Sah ke? Mana kita nak tahu? Kena sahkan nikah dulu, baru kita boleh tahu sah ataupun tidak cerai tu. Waalaikumsalam. Okay. Siti Hajar, berapakah tahap usia anak yang semestinya dinafkahi oleh bapanya, terutama anak perempuan yang di bawah jagaan bekas isteri? Okey. Nafkah anak, nafkah anak tertanggung selagi mana anak masih lagi belum berkahwin dan juga masih lagi belajar. Okey. Dalam undang-undang, kita sebut undang-undang ni cerita bab nafkah anak sampai umur anak 17 tahun contohnya, masih lagi sekolah. Okey. Kalau anak ni masih lagi sekolah, bapa wajib untuk tanggung nafkah tersebut sebab dia tak ada kerja lagi. Kerja dia hanya untuk belajar. Belajar itu dia perlu ditanggung oleh bapanya. Okey. Selepas daripada umur 18 tahun dah habis sekolah, dia sambung lagi belajar. Okey, bila sambung lagi belajar sampai umur anak ni degree contoh dia, degree tu masih lagi perlu ditanggung nafkah tu juga. Okey. Kalau si bapa ni kata saya dah tak boleh tanggung dan sebagainya, dia kena anak ni pilih. Kalau anak ni boleh tanggung di sendiri, dia tanggung sendiri. Kalau dia tak boleh, dia masih belajar, dia macam mana pun dia bapa ni masih kena tanggung kat situ. Bab nafkah ni sampai umur. Kalau anak perempuan pula, ada pandangan bagi tahu bila anak perempuan bukan takat sampai belajar, sampai anak perempuan ni menikah. Maksudnya selagi mana dia tak bernikah, tak berkahwin dengan lelaki lain, selagi tu dia di bawah tanggungan si bapa tersebut. Lagi dahsyat kan? Kalau anak lelaki dia kurang sikit, tapi kalau anak perempuan sampai menikah, menikah tu kena ditanggung ni. Okey, tapi kalau untuk anak yang kurang daripada 17 tahun, seorang ibu boleh buat tuntutan bagi pihak anak dia. Okey. Kalau anak tu di bawah jagaan ibu tu lah, so dia boleh buat tuntutan bagi pihak anak dia untuk tuntutan nafkah anak. Tapi kalau bagi anak yang umur 18 tahun ke atas, kalau si bapa ni tak memberikan nafkah, maka si anak ni dia boleh buat tuntutan untuk diri dia sendiri. Kita sebut tuntutan nafkah diri. Tuntut nafkah dia sebagai anak. Dia boleh tuntut sendiri. Ingat sama cerita pasal buka bola, teringat kerabi makan dap-dap. Jaga Cik Hakim. Ramai duk perhati ni. Okey, Zuraini Mak Zin. Suami boleh buat aduan tentang suami boleh buat aduan tentang fasa isteri sebab isteri bagi maklumat tipu. Okey. Alright. Jadi saya cerita dekat dalam Malaysia lah. Saya kalau kata fasa dekat Siam tu saya tak tahu macam mana. Tipu ke benar ke, sebab saya tak tahu prosedur dia tu. Okay, sebab kita tak pernah pun bawa kes kat sana. Saya pun tak ada lesen pun. Lagipun saya percaya kat sana pun tak ada pembelaan dan sebagainya. Dia bergantung kepada Audi di sana. Tapi kalau fasa dekat Malaysia, katakanlah si isteri ni
mereka cipta. Okey, memberikan dakwaan palsu. Okey, memberikan cerita yang palsu. Okey. Sekiranya maklumat palsu tersebut dimasukkan dalam fasah contohnya, okey. Jadi kalaulah suami ni tak buat pembelaan, okey, tak ada pembelaan, tak ada bela diri, maka mahkamah akan berpegang kepada keterangan isteri tersebut walaupun isteri tu mungkin tipu. Sebab suami tidak buat pembelaan dan suami mungkin tak hadir. Contoh isteri dakwa kata dia tak dapat nafkah lebih daripada 3 bulan. Sedangkan mungkin ada nafkah yang disediakan oleh bekas suami. Tapi disebabkan bekas suami ni tak hadir ke mahkamah, tak bagi pembelaan dan sebagainya, si isteri ni dia teruskan dengan keterangan diri dia sendiri, dia bawa saksi dia sendiri, dan kemudian mahkamah putuskan pun berdasarkan kepada keterangan dia dan berdasarkan kepada sumpah dia. Jadi dia dengan Allah SWT saja. Sebab dalam undang-undang, sekiranya defendant tidak hadir, maksudnya suami tak hadir, tak buat pembelaan, maka mahkamah akan teruskan perbicaraan secara sebelah pihak dan memberikan peluang untuk isteri itu bersumpah. Sumpah tersebut sebagai yamin istizhar, iaitu sumpah untuk menguatkan. Okey, untuk menguatkan keterangan-keterangan yang diberikan secara sebelah pihak tersebut. Okey. Tapi kalau katalah suami ni datang dan nak menafikan yang tu adalah palsu, maka dia kena buat pembelaan sahaja. Bela diri. Maksudnya kalau isteri dakwa suami tak bagi nafkah, suami boleh buktikan kata dia menyediakan nafkah. Okey, kalau kata benda tu tipu, mahkamah akan dengar keterangan yang mana betul. Kalau mahkamah kata okey betul suami ada sediakan nafkah kat situ, maka tak boleh diterimalah keterangan isteri tersebut. Okey. Kalau katalah benda ni berkaitan dengan keterangan yang memang betul-betul dusta lah, okay? Dusta yang dapat dikenal pasti, yang dapat dikenal pasti, okey. Dalam mahkamah sebelum nak bicara tu kan, setiap orang akan kena angkat, okey, akan kena angkat tangan. Dia akan sebut wallahi wa bismillahirrahmanirrahim, ingat bahawa saya nama-nama bacakan nombor IC nama, sekian nama kad pendalam tu, dengan ini akan bercakap benar. Tiada yang tidak benar melainkan benar baka. Okey, tu contoh kan. Kemudian pihak pembantu mahkamah biasanya dia akan sebut, kalau keterangan ini diberikan secara palsu, anda boleh didakwa di bawah nama sejarah jenayah syariah. So benda ni kalau katalah ada dakwaan palsu, benda yang tipu, kita kena buat aduan kepada pejabat agama. Alright, so dia akan disiasat oleh pejabat agama tentang kesalahan memberikan keterangan palsu. So bila memberikan keterangan palsu, yang ni adalah kuasa jenayah. Kuasa jenayah ni kepada pejabat agama. Pejabat agama akan soal siasat, dan kalau ada kes, maka pejabat agama akan serahkan kepada pendakwa. So pendakwa akan buka kes jenayah tersebut, iaitu memberikan keterangan palsu. Panjang aku cerita malam ni Oh, Sakan nampak tu, ramai-ramai suka tengok. Saya sukalah. Kekasih hati. Kalau suami berkahwin di Thailand, belum daftar lagi di Malaysia, tapi tak berlaku adil pada isteri pertama. Kalau suami berkahwin di Thailand, belum daftar lagi di Malaysia, tapi tak berlaku adil pada isteri pertama. Okey. Kahwin di Thailand, tak daftar di Malaysia, tak berlaku adil. Alright. Dalam fasah, dia ada satu section menceritakan seorang isteri boleh filekan fasah sekiranya suami tidak adil dalam berpoligami. Okay, memang ada dalam undang-undang. Tapi kalau seorang suami yang poligami dia tu kahwin dekat Siam, dia tak buat pengesahan, dalam rekod pejabat agama pun, suami ni hanya ada satu isteri saja, iaitu anda. Kan? Jadi dia tak boleh dikatakan berpoligami dekat Malaysia ni. Walaupun pada hakikat dia mungkin telah berkahwin dekat Siam, berpoligami, tapi disebabkan dia tidak ada pengesahan dekat Malaysia, maka kita tak boleh kata yang dia poligami. Jadi kalau anda nak buat tuntutan fasah disebabkan suami berpoligami tidak adil ni, mungkin tak boleh masukkan alasan tersebut selagi mana suami tidak mengesahkan pernikahan itu. So nak buat alasan suami tak adil ni, dia mesti sahkan terlebih dahulu, baru kita boleh buat fasah dekat situ atas alasan tak berlaku adil. Yep. Sikit lagi.
Okey, dalam 5 minit lagi saya akan habis penat dah. Mata. Mata pun dah nak merah. Okey, Zul Khairi Adnan Hairi. Assalamualaikum. Saya bakal bercerai di mahkamah 21 sebelah ni. Biasanya di mahkamah dia bagi skrip, contoh nama simpulan dengan talak 1. Okey. Contoh bila CA tak ikut skrip mahkamah suruh lafaz talak 1 tapi CA pergi lafaz talak 3, adakah CA akan kena denda? Okey. Yang ni ada pernah berlaku. Bagus soalan Cik Zul Khairi ni. Kan dia apa akan bagi inilah kan kali kat situ. So kalau kita dinasihatkan, okay, bila kita dinasihatkan untuk menceraikan dengan talak 1 sahaja, maka dekat situ kita kena ikut lafaz talak 1 sahaja. Tapi kalaulah suami ni tak mau ikut, dia kata aku nak cerai talak 3 juga, tak mau bagi. Kalau dia cerai macam tu juga, mungkin hakim boleh sahkan talak 3 tersebut. Okay, tapi dia telah mengundang kemarahan. Dia tak boleh dikatakan kesalahan, sebab kesalahan hanya berlaku pada suami yang lafaz cerai luar mahkamah. Lafaz cerai luar mahkamah, ya, dia satu kesalahan. Tapi kalau orang yang suami ni lafaz depan hakim, alright, dia cerai pun dengan talak 3 pula tu tersebut, yang ni dia akan mengundang kepada kemarahan hakim tersebut. Seriously, saya pernah tengok secara peribadi, hakim tu bukan takat sound, dia lempak file. Dia marah. Dia marah sangat sebab orang tak dengar nasihat dia. Sebab dia hakim, dia ada kuasa kat situ. Jadi macam bila dia nasihatkan untuk buat macam tu saja, jadi kita kena ikut sebaiknya kat situ. Walaupun mungkin kita ni dah cukup marah sangat dan sebagainya, tapi disebabkan dia yang nak putuskan. Bila dia nak putuskan, dia memegang tanggungjawab. Hakim ni pegang tanggungjawab untuk nak sahkan pernikahan tersebut, nak sahkan perceraian, nak sahkan segala-galanya. Bila orang tak mau dengar apa yang hakim nasihatkan, jadi dia macam seolah-olah dikira sebagai menghina, menghina kepada mahkamah. So, kalau katalah dia ada rasa marah kat situ, kalau hakim ni rasa tak puas hati dengan orang yang dinasihatkan untuk cerai talak 1 tu, so dia ada kuasa untuk bagi tahu kamu telah menghina saya. Pun boleh jadi juga. Sebab apa? Dulu saya pernah ada satu kes yang saya pernah tengok depan, bukan dekat cerai tu. So hakim ni dia dah baran ni, dah bara ni. Dia kata, "Hawan tak dengar cakap aku ni. Aku suruh nasihat talak 1, dah saya yang nak putuskan. Kamu tahu tak, kamu dah telah menghina mahkamah sekarang ni." Dia macam tu. So kalau kita kira menghina mahkamah, kesan dia lagi teruk daripada cerai luar mahkamah. Cerai luar mahkamah mungkin kena denda je. Tapi orang yang tak dengar apa yang hakim nasihatkan tu, so dia mungkin boleh dikenakan penghinaan mahkamah. Sebab penghinaan mahkamah ni ada pada hakim. Kalau hakim tu jenis tenang, dia tak bagi penghinaan mahkamah, mungkin tak kena. Tapi kalau hakim ni jenis cengih, jenis tegas, jenis jangan main-main dengan dia, silap-silap kena penghinaan mahkamah, boleh kena penjara. So, jangan buat macam tu. Alright? Kalau dinasihatkan untuk cerai talak 1, maka cerai talak 1 sahaja. Kalau cerai tu talak 1 tapi dah kali ketiga, itu tak ada masalah lah, sebab nak kata apa, dah kali ketiga kan. Tapi kalau ni first time, kita pula bara, ikut suka hati je, kita pun cerai talak 3 macam tu. Memang sakit hati perempuan. Okey, 3 kali Cik Zulkhairi bubuh. Kalau Cik Zulkhairi dalam keadaan sebegini, saya nasihatkan secara peribadi, ikut apa yang mahkamah beritahu. Kalau lafaz talak 1 sahaja. Okey, tolong jangan lafaz talak 3. Jangan mengundang jangan mengundang. Siti Norlili binti Awang Norlili. Tuan, saya Siti dari Sabah. Nak tanya kira cucu lah. Ni, cucu saya ni laki, kahwin dengan isteri dia ni tak ada surat warga asing. Isteri dia okey. Jadi kahwin kampung, jadi tak ada sijil kahwin. Sekarang anak dah 2. Saya suruh naik mahkamah tapi dia takut kena denda. So apa soalannya? Kalau tak ada soalan macam ni, saya nasihatkan Puan Siti, nasihatkan mereka. Kalau rasa macam susah sangat, forward je video ni, setkan pada minit ke berapa ni, bagi tahu. Dengar ni peguam ni cakap. Kalau tak buat pengesahan tu, yang naya nanti ni anak perempuan tu dan juga cucu-cucu ni. Yang ni lah, yang anak-anak ni. Nanti anak-anak kecil-kecil, cicit ni. Sebab
kemungkinan dia tak akan boleh dapat sijil nikah dan sijil nikah. Dia tak akan boleh dapat yalah sijil nikah, tak boleh dapat tuntutan hak-hak dia tertentu. Kemudian apa lagi mereka juga mungkin boleh dikenakan tangkap juga, kena tangkap khaluat sebab mana nikah ni, mana bukti nikah? Tak ada. Kalau kena pejabat agama tangkap, pejabat agama pun kata tak ada bukti pernikahan. So jadi satu masalah kan. Kalau kata lahir anak, anak pula tak boleh dibin. Kita pergi hospital, kita nak dapatkan sijil lahir. Kalau tak ada sijil lahir tu, macam mana? Macam saya tadi ada satu soalan daripada seseorang, dia tanya, dia daripada kecil dia tak ada sijil lahir sebab lahir tu dibuat lari daripada hospital. So si bapak ni tak buat sijil lahir. Bila tak buat sijil lahir, daripada kecil sampai ke besar tak ada sijil lahir. Bila tak ada sijil lahir, maka tak adalah nak boleh buat IC. Bila tak ada IC ni, apa yang berlaku? Kita ni boleh dianggap sebagai pelarian, kita boleh dianggap sebagai bukan warga negara. Itu lagi berat. Sama seperti orang Rohingya nanti. Kita jadi macam pelarian dalam negara sendiri. Faham tak? So macam tu juga bila kita kahwin dengan warga asing ke, tak kisahlah, tak mana-mana pun, buat pengesahan nikah. Kena buat pengesahan bila ada sijil nikah Malaysia, baru senang. Kita nak buat pengesahan nasab ke, kita nak sahkan nasab anak ke, itu lebih baik. Kalau kata berlaku kematian, kita boleh tunjuk kata kita adalah suami, kita adalah isteri, kita berhak untuk harta pusaka. Kalau tak ada sijil nikah, macam mana kita nak tuntut pusaka kalau kita berlaku kematian? Betul tak? Pastilah betul. Yanis Aziz, apalah smart apa banyak-banyak. Dia takut saya tak jawab, Puan Yanis. Jangan marah Cik Zukairi. Dia takut saya tak jawab soalan tu. It's okay, it's okay. Relax. Jangan gaduh-gaduh dalam ni. Kita relax, chill. Chill, okay? Clear dengan soalan ni nanti ya. Okay. Kalau nak dapatkan konsultan Tuan Fahmi macam mana ya? Anda boleh PM, okay? Cik Alia Haris boleh PM. Bagi tahu kata nak dapatkan consultation dan sebagainya, nanti saya punya team akan replykan. Cuma consultation semua tu hari Ahad, sebab esok cuti. Esok kan Deepavali cuti, kemudian hari Jumaat cuti, hari Sabtu cuti. Kami bekerja pada hari Ahad. Sorry kepada siapa yang tak di-reply sebagainya tu, sebab team kita hanya akan reply pada hari bekerja sahaja. Okay? Rohani Kamarudin, Assalamualaikum. Saya mahu tanya, kalau suami balik Indonesia sampai sekarang tiada kabar, macam mana ya? Dah 6 bulan tiada berita. Yang ni Puan Rohani kena tanya diri Puan Rohani sendiri. Okay, ni Puan kenapa saya kata gitu? Sebab Puan Rohani kena tahu dulu Puan Rohani nak buat apa. Puan Rohani nak teruskan lagi ke perkahwinan, ataupun Puan Rohani nak menunggu suami pulang. Kalau Puan Rohani masih lagi okey dan sebagainya, teruskanlah. Tapi kalau tak boleh nak teruskan, Puan Rohani boleh filekan perceraian. Okey, cuma kena dapatkan nasihat yang betul daripada peguam yang nak filekan kes Puan. Abe Adam Fitri, Tuan, soalan berkaitan nafkah anak. Suami sengaja tak bagi IC semasa pendaftaran kat JPN. Jadi maklumat suami dikosongkan dan bin tidak ada. Ya, ambil. Okey, suami dikosongkan dan bin tidak ada. Okey, bagaimana nak mohon tuntutan nafkah anak? Adakah pihak mahkamah akan bagi perintah untuk suami? Yang ni adalah satu perkara yang berat. Terima kasih Cik Abe Adam Fitri. Bila tidak tertera, tidak tertera maklumat bapa, maksudnya tak ada bin. Tak ada bin dan bin kepada bapa tersebut, si laki ni, dan maklumat bapa pun tidak ada, maka dia boleh menjadi satu petanda. Boleh jadi satu pembuktian yang nak menunjukkan kata anak ni mungkin anak tak sah taraf kepada hakim. Sebab hakim pun manusia macam saya. Kalau saya pun saya tengok dekat sijil nikah ataupun sijil lahir, dekat sijil lahir anak ni ada nama tapi tak ada bin kepada
si laki tu. Tak ada maklumat bapa kat situ. Jadi bermasalah besar kita nak kata yang tu adalah anak sah taraf. Mungkin anak tu anak sah taraf, tapi disebabkan tak bagi IC macam puan cerita ni dekat JPN, maka kat situ ni menjadi beban kepada kita terlebih dahulu untuk buat permohonan pengesahan nasab. Maksudnya apa yang perlu dilakukan oleh Cik Abid Adam Fitri adalah kena buat permohonan pengesahan nasab, iaitu kena filekan satu tuntutan dekat mahkamah, nama dia permohonan pengesahan nasab. Anda kena nyatakan kepada hakim dan kena bawa pembuktian kepada hakim tentang anak tersebut lahir dalam tempoh perkahwinan dan anak itu lahir lebih daripada 6 bulan qamariah. So kalau anak ni lahir lebih daripada 6 bulan qamariah, maka kat situ anak ini boleh dinasabkan kepada lelaki tersebut. Jadi beban kepada anda untuk buktikan. So ada masalah juga, iaitu dari sudut kita nak buktikan tentang kita perkahwinan semua tu, tapi it should be not, dia mungkin tak menjadi satu masalah besar lah, okay? Should be the problem lah untuk kita buktikan perkahwinan, as long as kita ada sijil nikah tu. Sijil nikah kita, kemudian anak ni lahir. Sijil lahir anak tu macam mana? So kita kena bukti kepada mahkamah yang anak ni adalah anak sah taraf lebih dahulu. So dah disahkan anak tersebut anak sah taraf, time tu baru kita boleh buat tuntutan nafkah anak. Sebab nafkah anak hanya boleh tuntut sekiranya anak tu adalah anak sah taraf. Dalam hal orang yang lahir anak ni, anak tak ada maklumat bapa, anak ni boleh jadi petanda dekat mahkamah yang anak tersebut adalah anak tak sah taraf, sehinggalah kita buktikan yang anak tersebut adalah anak sah taraf yang dinasabkan kepada si bapa tersebut. Faham? Ui, tekak sikit dah ni. Okey, cukup. Penat dah. Ada lagi ke? Okey, ni last last. Serius last. Hariati Baco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahu tanya bah. Boleh bah kalau kau. Kalau suami sudah lafaz cerai talak 3, perlukah lagi si bekas suami bagi nafkah dan tempat tinggal? Bila suami dah lafaz cerai, okay, bila disahkan, okay, mahkamah sahkan lafaz cerai talak 3, okay, bila sebut talak 3 ni, kita sebut talak bain kubra. Talak bain kubra, seorang wanita dah tak boleh nak rujuk dah. Jadi dia pula dalam keadaan yang kita bukan sebut aidah rajai, tapi dia disebut aidah juga, cuma aidah untuk menyucikan diri dia sahaja. Bila isteri yang diceraikan dengan talak 3 disahkan oleh mahkamah, haram untuk mereka tinggal bersama dah. Jadi suami dah tak boleh nak, tak perlu dah nak sediakan nafkah iddah sebab dia tidak ada iddah kat situ. Okey, tak ada iddah rajai. Bila tak ada iddah rajai, isteri yang diceraikan dengan talak 3 ni, apa yang dia boleh dapat adalah dia boleh dapat mut'ah sahaja, mut'ah dan juga tuntutan yang lain selain daripada nafkah iddah. So nafkah iddah ni meliputi nafkah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Okay, so macam seorang isteri diceraikan dengan talak 1 ke talak 2 ke, kita sebut talak rajai ni, suami ni dia masih lagi kena provide, masih lagi kena sediakan tempat tinggal, makan, minum, pakaian. Sebab yang tu adalah nafkah iddah untuk iddah rajai. Tapi untuk orang yang diceraikan dengan talak 3, dia tak ada rajai. Dia tak boleh dirujuk dah. Okay, dia dah talak bain kubra dah. Kalau isteri ni nak balik ke isteri ni kena kahwin lain, okay, kena kahwin dengan lelaki lain, kena bersetubuh dengan lelaki tersebut, kemudian diceraikan, berhabis iddah dia, lepas tu baru boleh kahwin balik dengan bekas suami yang pertama, yang asal. Okay, itu ni cerita talak 3 macam tu lah. Tapi kalau orang yang tanya macam Puan Hariati tanya, tak perlukah bekas suami bagi nafkah tempat tinggal? So nafkah dan tempat tinggal semua ni hanya untuk isteri yang talak rajai saja. Itu nafkah iddah rajai. Tapi itu pun 3 kali suci ataupun 3 bulan lah dia provide. Selepas 3 bulan tu dah habis, dah tak ada nafkah dekat situ. Dah tak ada nafkah yang perlu untuk si laki ni, si bekas suami ni menanggung. Alright? Dalam menunggu keputusan. Tak kisahlah kalau kata dalam menunggu keputusan tu kena provide. Kena dalam tempoh menunggu keputusan memang kena provide. Sebab dia masih lagi belum disahkan. Okey? Adakah kita ambil sistem teratur atau perlu ditambah baik? Banyak perlu ditambah baik.
banyak sangat. Semua saya tak mau nak cakap je. Okay, alright, itu saja. Thank you so much. Saya dah keletihan. Tekak pun dah penat dah ni. Sakit. Eloklah kan, sejam setengah dah saya duduk live ni. Thank you so much kepada anda semua yang join sampai habis ni. Kemudian ada yang bagi star. Wawasan lah. Ada 125 star malam ni. Thank you. So kalau siapa yang menonton video ni kemudian okay, dah habis malam ni live, dia tengok, anda bolehlah tekan share kalau anda minat lah, okay, apa yang saya cerita malam ni. Soalan-soalan malam ni pun sebenarnya menarik. Okay. Dan siapa yang nak tengok lagi video-video yang lain yang lebih mudah untuk dapat, anda boleh tengok dekat tengok dekat ni lah, saya punya YouTube lah. Dekat YouTube senang sikit bila dia ada list semua tu kan. Tapi jangan lupa lah tekan subscribe. Okay, tekan subscribe dan tekan notification untuk anda dapatkan banyak lagi kat situ. Okay, alright, itu saja. Thank you so much kepada anda semua. I hope all of you dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan saya doakan anda semua diberikan kebahagiaan dan rahmat selama-lamanya. Okay, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.